Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni cikgu akan sambung tajuk kadaran. Hari tu saya nak ajar awak dalam kelas, awak tak nak belajar. Kan, hari ni cikgu akan buat video, awak kena faham melalui video ni. Tajuk kadaran. Okey, hari tu kita dah belajar tentang nisbah. Okey, apa itu nisbah? Nisbah ialah kita membandingkan dua kuantiti yang mempunyai jenis dan unit yang sama. Okey, contoh cara tulis dia ialah A kepada B kepada C. Okey, A titik bertindih, B titik bertindih, C. Okey, kita pun dah belajar tentang kadar. Kadar ni dia membandingkan dua kuantiti juga, tapi kuantiti tu mempunyai jenis dan unit yang berbeza. Okey, dia dalam bentuk pecahan. Kalau awak ingatlah, boleh tengok buku teks Okey, hari ni kita akan belajar tentang kadaran. Okey. Kadaran ialah hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Okey, ini hasil pembelajaran untuk hari ini, iaitu yang pertama, menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran dengan betul. Yang kedua, menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran dengan tepat. Jadi kita akan buat dua benda untuk hari ini. Okey, apakah hubungan antara nisbah dan kadaran? Okey. Apa itu kadaran? Cikgu dah sebut tadi, awal-awal tadi. Okey, kadaran ialah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Okey, kita akan tengok. Mungkin awak tak nampak masa ni. Cikgu akan tunjuk video nanti untuk awak lebih faham. Untuk awak nampak macam mana kadaran ni ditulis. Okey, contoh yang pertama. Yang pertama ialah tulis satu kadaran bagi situasi A. Jika 10 biji kacang mempunyai jisim 17 gram, maka 30 biji kacang mempunyai jisim 51 gram. Dan B. Jika 3 biji bola berharga RM5, maka 12 biji bola itu berharga RM20. Okey. Okey. Contoh yang pertama, kita akan lihat macam mana kadaran ditulis. Okey, tengok contoh yang pertama A. Jika 10 biji kacang mempunyai jisim 17 gram. Macam mana kita nak tulis dia? Macam ni. 17 gram adalah berat bagi 10 biji kacang. Okey, maka 30 biji kacang adalah mempunyai jisim sebanyak 51 gram. Okey, maknanya di sini untuk 10 biji kacang jisim dia ialah 17 gram. Manakala untuk 30 biji kacang jisim dia ialah 51 gram. Kita boleh tengok kat sini. 17 bahagi dengan 10. Kita akan dapat 1.7, betul? Okey, kita akan darab dengan 30 biji kacang. Kita akan dapat 51. Sama tak dengan yang ni? Sama. Okey, jadi kadaran untuk kacang ni dijual 10 biji kacang ialah 17 gram, manakala 30 biji kacang ialah 51 gram. Okey. Kita tengok contoh B. B. Jika 3 biji bola berharga RM5. Okey, RM5 untuk 3 biji bola. Maka harga untuk 12 biji bola itu ialah RM20. Okey, sekarang ni cikgu tengah tunjuk kat awak macam mana cara nak tulis kadaran. Bagaimana kadaran tu ditulis. Okey, seperti yang kita tahu tadi, kadaran ialah dia menyatakan suatu hubungan kesamaan antara dua nisbah ataupun dua kadar. Ni ialah dua kadar. Sebab apa? Sebab dia dalam unit yang berbeza. Boleh? Okey. Okay, next. Bagaimanakah menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran? Okey, bagaimana kita nak menentukan nilai yang kita tak tahu dalam suatu kadaran tu? Okey. Tengok contoh. Okey, kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt per jam. Berapakah kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt jam? Okey, dia bagi sekarang kita guna 2 kilowatt jam elektrik.
kita perlu bayar 43.6 sen. Jadi kalau kita guna 30 kilowatt, macam berapa kos untuk kita bayar? Okey, untuk 2 kilowatt 2 kilowatt per jam, harga dia ialah 43.6 sen. Betul? Okey. Berapakah kos untuk penggunaan 30 kilowatt? Jadi sekarang ni dia nak 30 kilowatt per jam. Dia nak tahu berapa harga dia. Okey, sekarang ni dia bagi 2 kilowatt per jam sama dengan 43.6 sen. Okey, sekarang kita kena cari untuk 1 kilowatt per jam. Okey, ni adalah nama dia kaedah unitary. Okey, awak boleh tengok cara ni dalam buku teks. Ni adalah kaedah unitary. Jadi dia cari satu-satu. Okey, sekarang dia dah bagi untuk 2 kilowatt. Sekarang ni kita kena cari untuk 1 kilowatt. Macam mana kita nak cari? Kita kena bahagi. Okey, ni dia dah bagi 43.6. Untuk cari 1, awak kena bahagi dengan 2 sebab dia bagi untuk 2. Okey, jadi awak dah akan dapat apa? Okey, 43.6 sen. 43.6 bahagi dengan 2, awak akan dapat 21.8 sen untuk 1 kilowatt. Jadi sekarang ni dia nak 30 kilowatt per jam. Awak kena darab lah 21.8 sen darab dengan 30. Awak akan dapat, okay, darab 30 awak akan dapat 654 sen. Ini adalah kaedah unitary. Okay. Next. Dia ada lagi satu kaedah, iaitu kaedah kadaran. Jalan dia berbeza tapi jawapan dia akan jadi sama. Okey. 43.6 sen. Okey. 6 sen bagi 2 kilowatt per jam. Okey, sekarang ni dia nak cari untuk 30 kilowatt per jam. Kan? Okey, macam mana? Okey. 2 darab dengan berapa kita akan dapat 30? Kita akan darab dengan 15. Betul ke? Okey, 2 darab dengan 30 kita akan dapat 2 darab dengan 15 kita akan dapat 30. Okey, bila bawah darab dengan 15, atas pun kita kena darab dengan 15. Okey. 43.6 darab dengan 15 kita akan dapat 654 sen. Jadi harga untuk 30 kilowatt per jam ialah 654 sen. Ini adalah kaedah kadaran. Kaedah apa? Kaedah kadaran. Next, kita akan tengok kepada kaedah pendaraban silang. Macam mana kaedah pendaraban silang ni? Okey, tadi kita dah belajar kaedah unitary, kaedah apa tadi lagi satu? Kadaran. Lepas tu kita akan belajar tengok kaedah pendaraban silang. Okey, dia bagi tadi 43.6 sen bagi 2 kilowatt jam. Sekarang dia nak cari 30 kilowatt jam. Okey. Harga dia saya letak X. Cikgu letak X. Okey, pendaraban silang ni macam mana? Okey. Darab secara bersilang. Okey. 43.6 darab dengan 30. 43.6 darab dengan 30 bersamaan dengan X darab dengan 2. Okey, X darab dengan 2. 43.6 darab dengan 30 kita akan dapat 43.6 darab dengan 30. Kita akan dapat, nampak ke? Kita akan dapat 1308. Okey, kita akan dapat 1308 bersamaan dengan X darab 2, kita akan dapat 2X. Okey, kita boleh terbalikkan dia, tukar kedudukan dia jadi macam ni, sama je. Okey. X macam mana? Kita alih 2 ni ke belah kanan. Di sini dia jadi, di sini darab, bila kita alih ke belah kanan dia akan jadi bahagi. Okey, X
1. Okey, maafkan cikgu. Bahagi dengan 2. 308 bahagi dengan 2. Kita akan dapat, nampak? 654 sen. Boleh? Sama dengan jawapan dia sama dengan cara-cara yang tadi tu. Okey. Okey. Awak dah tengok video. Saya harap awak pun dah faham macam mana. Kalau tak faham boleh PM tepi. Boleh tanyalah. Kalau kita kat sekolah, kita boleh tanya daripada depan kan. Kalau dalam ni, kita kena PM lah. Itu je lah cara yang terbaik kita ada. Okey, untuk latihan pengukuhan, kalau dah faham, okey, kita terus jawab soalan ni. Selesaikan soalan di bawah, iaitu 500 gram gula diperlukan untuk membuat 2 biji kek. Berapakah jisim gula yang diperlukan untuk buat 7 biji kek? Okey, jadi dia bagi 2 biji kek, kita perlukan 500 gram gula. Okey, kalau saya nak buat 7 biji kek, berapa jisim gula yang saya perlukan? Okey, itu tugas awak, cari. Selamat berjaya. Okey. Latihan pengukuhan dah. Next, macam biasa lah. Kerja rumah. Okey. Sama je, selesaikan soalan di bawah. Okey, ni kerja rumah kamu. Nanti salin dalam buku. Snap, hantar kat saya. Hantar kat cikgu untuk cikgu check. Kalau tak faham apa-apa, boleh tanya saya terus. Okey. Macam biasa, macam PDPR yang dulu, kelas PDPR yang dulu. Isi exit ticket ni. Okey, awak tekan link tu. Nanti saya hantar dalam grup juga. Okey, tekan link. Lepas tu, jawab soalan yang cikgu bagi dalam tu. Lepas tu, submit. Kalau tak isi ni, dikira tak hadir. Okey. Okey, itu sahaja. Terima kasih.